Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nodi Klasik merangkai kebantuan. Seperti biasa setiap petang Jumaat kita bersama-sama yang berbahagia Ustaz Fawaz Fazil untuk merungkai kebantuan dalam rancangan Nodi Klasik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, setelah seminggu kita tidak bersua, tentu banyak soalan-soalan daripada para pendengar ni Ustaz ya. Betul. Jadi tak apa, hari ini tajuk kita insya-Allah kita akan bincangkan mengenai budaya dalam Islam Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim Taja Nik dan semua warga RTM, Pernebik dan juga warga pendengar. Kita pilih tajuk ini sebab sekarang ni macam-macam budaya yang masuk menular dalam masyarakat Islam Melayu ya. Sebab tu budaya ini satu saqafah, satu kita katakan amalan praktikal berdasarkan kefahaman yang dilakukan oleh satu kaum yang sudah tentu Islam tidak menolak semua budaya yang tidak bercanggah dengan syariatnya. Bahkan Nabi pun memperakui sebagai budaya-budaya jahiliah yang tidak bercanggah dengan syariat dan membuang budaya-budaya jahiliah yang bertentangan, budaya zalim, budaya unsuriah, resis ya, seperti yang kita tengok sekarang di Amerika, timbul budaya resis, kaum hitam, putih dan sebagainya. Itu ditolak dalam Islam. Sebab Islam tak ada yang disebut sebagai unsuriah. Unsuriah ini ada dalam Yahudi ya. Sifat-sifat perkauman ataupun sifat-sifat ta'assub kepada satu bangsa itu tidak ada dalam Islam. Bahkan Nabi menyebut la asabiyata fil Islam, tidak ada asabiyah dalam Islam. Kalau macam tu, macam Islam nak berkembang di seluruh dunia. Bahkan kajian menunjukkan pada tahun 2070 umat Islam menjadi umat yang terbanyak di dunia dan agama yang nombor satu ya, berdasarkan kajian yang dibuat di Amerika. Kerana sifat tidak ada ta'assubnya. Bila makna dia seperti Salman Al-Farisi, bila ditanya man abuka, siapa ayah kamu, abil Islam la aba siwahu, Islam adalah bapa aku. Jadi makna dia tidak menyebut dia sebagai orang Parsi. Kalau dia menyebut dia orang Parsi, macam mana bangsa lain nak bertumpang kepada kita? Jadi kita walaupun kita Melayu, tapi kita tak menjadikan Melayu sebagai satu kebanggaan kita ya. Kita menjadikan Islam kebanggaan kita, Melayu sebagai hak, sebagai right ya. Macam kita lah, kita sebagai mak kita, hak ibu kita dah, tapi kita tidak boleh hentam mak orang lain ya. Masing-masing ada kemuliaan, setiap bangsa ada kemuliaan dia ya. Jadi Islam agama yang untuk semua, lil jami'. Dia dapat sifat dia macam tu, dia bukan sifat kebangsaan. Sifat dia adalah sifat lil alamin, universal. Kalau tak, macam mana kita nak bawa Islam ke China, ke Amerika, ke Korea, ke di Afrika ya. Kalau kita bawa dalam bangsa Arab ya, Islam tidak bawa dalam bangsa Arab. Bahkan kita melihat Islam berkembang di India, di Turki, di China. Sebab itu budaya perlu ditapis dengan bentuk yang tepat ya. Sekarang ni budak-budak bila datang budaya luar, tiru bila yang datang Korea, K-pop dan sebagainya. Jadi kita hilang identiti sebenarnya. Sebab tu kita mencari identiti kita sebagai orang Islam dan juga rakyat Malaysia. Kita ada identiti kita yang bersifat malu, sopan santun. Itu budaya yang kita kena kekalkan ya. Budaya-budaya Malaysia turun-temurun yang tidak bercanggah dengan Islam, budaya Melayu yang baik, hormat orang tua dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita tidak tahu budaya kita pun tak tahu apa yang kita nak pamerkan, apa budaya kita. Hatta budaya Malaysia sini, budaya bangsa kita sendiri pun dah pupus sebab ditenggelami oleh budaya-budaya yang lain. Dan ini sangat menyedihkan kita. Sebab itu Islam tidak menolak budaya luar, tetapi yang pertama mesti disyaratkan tidak bercanggah yang akidah kita. Apa-apa budaya yang khurafat, budaya-budaya yang bersifat menilik, budaya-budaya yang tidak mempunyai nilai akhlak, budaya-budaya yang syirik, budaya-budaya yang mendedahkan aurat, budaya-budaya yang menghilangkan sifat malu ya, sifat menghormati orang, budaya caci maki misalnya, bahasa-bahasa yang kasar yang dibawa daripada luar ataupun daripada dalam. Kita perlu kita katakan ubah. Sebab bila kita tak ubah budaya kita ya, sudah tentu masa depan masyarakat kita, negara kita dengan pelbagai kaum yang ada di Malaysia ni tak mampu untuk kita mencapai matlamat kita, matlamat kemajuan. Hatta kalau kita maju pun tak ada roh. Tidak ada kemajuan. Bila kita ada kemajuan tapi tidak ada akhlakiyah di sana, tidak ada budaya penghormatan, tidak ada agama yang melindungi kita, dalaman yang melindungi kita. Ini yang problem yang dihadapi di barat. So perbincangan budaya ni bukan perbincangan satu hari. Kita ada 14 negeri, perlu kita kenal semula
jati diri kita, kita kenal apa asal usul kita itu. Untuk kita mengembalikan saqafah kebudayaan kita kepada masyarakat Islam. Dan juga masyarakat yang bukan Islam melihat budaya kita yang jujur, amanah, ya, tolong menolong, kasih sayang yang perlu kita tunjukkan. Yang ni yang perlu kita semaikan, bukan budaya yang biru, budaya yang hawa biru yang akhirnya anak-anak muda yang tenggelam. Akhirnya mereka hidup tanpa ada pegangan. Ya, seperti layang-layang yang terputus saja. Itu satu benda yang mengancam sebenarnya masyarakat kita. Jadi ini sebagai satu mukadimah saya lah. Wallahu a'lam. Kita buka soalan. Mutiara Klasik. Baik, kita masih lagi dalam Nodi Klasik bersama-sama yang berbagi Ustaz Fawaz Fazil. Ustaz, sebelum kita terima Ya. panggilan, kita baca dulu WhatsApp Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, kita tak beritahu nama ni. Katanya kalau kita nak buat kurban di kampung tetapi kita tak ada tetapi kita tak ada kat kampung tu, boleh ke Ustaz? Macam mana? Kita nak buat kurban kat kampung kita tapi Boleh wakil. Korban boleh diwakilkan sebab dia ibadah badaniyah, ibadah amaliyah, ibadat yang ada konsep kewangan. Jadi tidak mengapa diwakilkan. Seterusnya Abu Bakar di Al-Star, soalannya, jika berwuduk dengan membasahkan kedua tangan dan disapu kepada anggota wuduk seperti muka, tangan, kepala dan kaki, adakah sah wuduk kita? Wuduk kita itu kerana ada yang mengatakan mesti tak ada air dengan tapak tangan dan sapu muka seterusnya pada anggota lain. Ya, tidak sah kita membasahkan tangan untuk kita mengambil wuduk. Hanya untuk kepala bolehlah. Tapi untuk muka kena basuh. Air mesti mengalir, ya. Zaid Hassan bin Ustaz di Sungai Petani Kedah. Soalan dia, rakan saya mempunyai ladang rusa dan menternak rusa dalam jumlah yang banyak. Adakah rusa dikenakan zakat Ustaz, zakat ternakan? Rusa tidak termasuk dalam zakat ternakan, melainkan dia ada zakat perniagaan. Cuma kita tak tahu pusat zakat adakah masukkan dia ke dalam sekali. Sebab di sana ada sebahagian mazhab yang mengkiaskan dia termasuk dalam Al-An'am. Jadi saya tidak pasti kena cek di pusat zakat adakah mereka kenakan. Tapi segi fiqh Syafi'i dia rusa tak dikenakan. Terima panggilan Ustaz ya. 03-2288-7514. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, di Azhar. Baik. Ya, silakan. Mani Osman dari Kuala Malik Bola Pinang. Okey. Assalamualaikum Ustaz Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya nak tanya Azhar, yang mana punca-punca yang menjadi budaya barat contohnya yang menjadi kegilaan orang Melayu kita misalnya. Dan yang kedua Ustaz, ni orang kata kalau sebenarnya di rumah dapat pahala sama dengan solat di masjid. Jadi apa yang Siapa yang sembahyang di rumah, perempuan ke lelaki? lelaki-lelaki? Okey. Golongan mana yang dapat pahala sama dengan masjid itu Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya, puncanya budaya ialah kita kehilangan ilmu tentang agama kita. Itu asas. Sebab itu pendidikan agama fardu ain dan juga budaya Islam perlu diperkenalkan sejak daripada kecil lagi. Sebab itu budaya Islam seperti bersukan, sebab itu budaya yang baik. Alimu auladakum as-salah, alimu auladakum pada ar-ramya, ajar anak kamu memanah dan seumpama dengan dia. Tapi bila kita tidak ajar budaya-budaya Islam, maka akhirnya kehilangan. Kita tidak sibukkan anak-anak kita dengan budaya-budaya yang baik. Dan akhirnya mereka kosong. Jiwa manusia ni kosong sebenarnya. Kalau tak diisikan dengan kebenaran, akan diisi dengan kebatilan. Sebab itu masyarakat perlu mengambil berat. Program-program perlu diperbaiki, sama ada di media massa ataupun di mana-mana tempat, supaya kita ni hidup ada risalah, ada mesej, ya. Hidup tanpa ada pegangan, hidup tanpa ada risalah itu bermuskilah. Kita bukan hidup dunia ni macam hayawan. Hatta hayawan dia ada mesej dia. Dia melaksanakan risalah dia. Seperti binatang yang lain melaksanakan tugasnya. Lembu disembelih, kuda dinaiki. Semua ada wazifah, ada peranan. Tapi manusia tak melaksanakan tugasnya untuk membangunkan bumi ini. Apabila manusia itu tidak sibukkan diri dengan agama ataupun dunia, mencari rezeki yang halal, itu orang yang rugi di dunia dan akhirat. Ya. Berkenaan dengan sembahyang di rumah itu, kalau bagi mereka yang biasa ke masjid kemudian ditimpa keunzuran, barulah pahalanya sama bersama dengan masjid, ya. Kalau tak biasa pergi masjid, tak ada lah macam. Ya. Baik, 03-2288-7514. Assalamualaikum. Terputus. Satu lagi seperti biasa Ustaz ya, jangan dengar radio. Kita baca WhatsApp Ustaz.
Assalamualaikum. Saya Wani dari Batu Pahat. Soalan saya, pakai pakaian ketat contohnya baju kurung, baju kebaya boleh ke kira budaya Islam Ustaz? Tidak. Kita tahu budaya Islam terhadap wanita adalah sifat menunjukkan pakaian yang malu, ya. Baju kurung tak salah, ketat tu tak kira lah baju jubah ke ketat semua salah. Ya, kena menunjukkan tempat-tempat menimbulkan syahwat, ya. Sepatutnya wanita ini dia tahu batas-batasan, dia tidak menunjukkan kepada tempat-tempat aurat, ya, kepada orang lelaki, ya, khususnya di luar rumah. So kalau nak pakai apa, pakai untuk suami, ya. Isteri yang tidak sanggup lagi duduk dengan suami dia, benci dan seumpama dengan dia boleh tebus talak. Dia banyak duit pampasan lah. Pampasan. Duit ke pampasan tu macam mana Ustaz? Akan diputuskan di mahkamah. Bukan kadar bukan kita yang putuskan. ada persetujuan lah akan dibincangkan. 0328875114 atau 0328876444. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Saya Subadi daripada Merah Pontian. Okey. Saya ingin bertanya dengan Ustaz Fawaz Ya. mengenai syirik. Ya. Okey, saya rasa saya pernah syirik lah. Maksudnya sekarang macam mana cara saya nak bertaubat? Syirik ni banyak kategori, ya. Syirik ada yang menyebabkan akidah terbatal, ada syirik yang yang tidak membatalkan akidah pada perbuatan saja syirik. Ada syirik yang dipanggil syirik kufur nikmat ataupun yang dipanggil syirik amali saja, ya. Jadi syirik ini yang membatalkan apabila bercanggah dengan akidah Islam, usul akidah Islam. Seperti beriktikad mempercayai benda-benda yang bercanggah dengan sifat ketuhanan. Ya, tangkai dan seumpama dengan dia. Tapi kalau dia main tangkai tanpa i'tiqad, belum lagi pada jatuh murtad, perbuatan syirik tapi dia belum lagi musyrik. Jadi itu kita. Tapi ala kulli hal, taubat nasuha, kita bertaubat nasuha kepada Allah, kita mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah. Insya-Allah Allah terima taubat kita, ya. Baik, itu saja. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Seterusnya siapakah di talian ni? 0322887514 atau 0322887644. Assalamualaikum. Boleh. Assalamualaikum. Ya. Malu pula Ustaz. Dah dapat tadi. Ustaz? Malu pula Ustaz kan? Baik, Ya. seterusnya 0322887514. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya Abu Hassan daripada Batu Pahat. Okey. Okey, saya nak tanya tentang korban lah Ustaz. Okey. Tahu saya lembu ada 7 nama lah, 7 bahagian. Okey, kalau Okey. kambing Ustaz, Ya. kalau kambing tu satu bahagian lah. Kami sekor aja boleh. Tak boleh pecah-pecah. Maksud saya pembagian untuk satu bahagian tu, kalau contoh, kalau kambing tadi tu 10 kilo, untuk yang pemunya tadi tu, berapa yang kita nisbahkan untuk dia? Dia sebenarnya kambing ni, kalau kita nak bahagi, kita boleh ambil bahagian kita, dan kita yang penting kita sedekah sikit untuk fuqara, tapi kambing tak boleh dikongsi untuk buat korban. Ya. Okey. Dia seorang saja, tapi kalau kita nak sedekah ikut kita lah. Banyak mana pun deti yang kita sedikit. Sedikit tu masuk kadar kita yang diperlukan saja. Oh, dia tak ada yang maksudnya ditentukan. Boleh 1/3 kita bagi kepada fuqara, tapi seorang saja pemilik. Macam kita katakan kambing lembu atau kebau, unta dibagi kepada 7. So seorang satu bahagian tu boleh lagi bahagi pada 1/3 untuk kita, 1/3 untuk fuqara, 1/3 untuk buat makan, tak ada masalah, ya. Tapi pemilik untuk korban seorang saja kambing. Tak boleh pecah-pecahkan, ya. Sebab paling kurang korban ni kadar yang boleh dimakan oleh fuqara. Kadar maksudnya mungkin satu tangan, tapak tangan ni kita sedekah kepada fuqara, itu dah cukup untuk mendapatkan kesahihan korban, itu udhiyah. Dia tak ada macam kalau kita ambil sekilo ke setengah, tak ada ditentukan macam tu. Kita maknanya kita boleh bagi 1/3 tapi ikut kita, tapi kadar sah ialah kadar yang boleh dimakan oleh fuqara. Begitu. Ya. Sunatnya 1/3 lah. Macam kambing tu selebihnya kena sedekahkan lah. Sunatnya begitu. Kalau kita masakkan pun buat sedekahkan boleh. Itu tak digalakkan bagi mentah. Kalau masak ni akikah. Ya. Boleh kita masak, tapi ada sebahagian kita sedekahkan kepada fuqara untuk mensahkan udhiyah kita. Okey.
Okey. Terima Ya, kasih Ustaz. ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita baca WhatsApp tu Ustaz. ya. Silakan. Banyak yang kita terima ni WhatsApp ni. Assalamualaikum, saya Karim dari Muar Johor. Mohon pencerahan Ustaz, ada yang mengatakan membaca Fatihah secara berbisik semasa solat tak sah. Bagaimana pula solat zuhur dan asar, dan bagaimana pula wanita kalau dia bersolat Ustaz? Ya, dia bukan berbisik. Yang penting bacaan yang didengar oleh telinga kita. Bisik tu istilah kita lah. So kalau berbisik tak dengar kat telinga tak sah. Kalau berbisik dengar kat telinga sah. Kata ulama bihaitsu yusmi'u nafsah. Telinga dia dengar dalam keadaan normal. Ada pekak tu kira lain lah. Okey, tapi dalam keadaan normal dia sekadar mana dia dengar di telinga dia. Tak perlu kuat sangat, tak perlu perlahan. Kalau perlahan sangat tak dengar, tak sah langsung. Kalau kuat mengganggu orang pula. Ya, jadi keadaan yang sederhana. Baik. Cik Muhammad Saleh dari mana ni, dia tak beritahu kat ni. Selayang. Assalamualaikum Ustaz. Budaya orang Jepun baik cara hormat orang tua cukup baik Ustaz. Bolehkah kita amalkan budaya yang baik daripada mereka Ustaz? Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ni adalah barang dagangan orang Islam. Jadi kita boleh ambil belajar daripada mereka, dan itu semua daripada Islam itu sendiri. Islam ni tidak menentang apa-apa tabiat yang baik. Sebab Tuhan sendiri bercakap dengan kita dengan bahasa akal dan tabiat kita. Wa yuhillu mutayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Benda yang dihalalkan oleh Islam semuanya yang bertepatan dengan tabiat, naluri dan juga akal kita. So begitu juga budaya-budaya yang bertepatan dengan naluri Islam, tabiat orang Islam, tak ada masalah. Macam kutip sampah dan seumpama dengan dia. Ya. Ustaz dari Permantaan Pauh Pulau Pinang, soalannya, bolehkah hadiah yang orang betul-betul nak bagi kat kita Ustaz, tapi kita bagi pula kepada orang lain, sedangkan orang tu betul-betul berniat Ya, bagi kita patutnya kita tak bagilah. Tapi taklah haram bagi Dia kepada macam orang lain. tak bagus Ya. kan? Sebab dia jadi milik kita dan kita berhak bagi kepada orang lain. Tapi seeloknya kita simpan lah. sebab dia Ya. bersungguh sangat nak bagi kat kita. Ya, betul. Seterusnya Ustaz, Assalamualaikum. Apa Ustaz maksud kata-kata aku lihat di negara-negara bukan Islam, ajaran Islam diamalkan, contohnya bersih, rendah rasuah dan sebagainya. Di negara Islam terjadi sebaliknya. Ya. Apa komen Ustaz? Saya Kasim, selamat pekan, faham. Ini yang dibahaskan oleh ulama seperti Raisuni dan sebagainya. Orang Islam mempunyai matlamat yang Islam, tetapi wasilah yang kufur. Begitu maksud dia. Makna dia, adapun di barat, matlamat mereka tidak Islam, tapi wasilah mereka Islam. Makna wasilah gaya hidup mereka tu rajin, bersih, amanah, indeks rasuah turun. So ini yang menjadi muskilah. Arab panggil lahbatan. Lahbatan celau lah. Makna sepatutnya kita bila matlamat kita cuci. Matlamat kita cuci. Nak tolong orang, jadi Robin Hood apa semua. Tapi cara curi dia tak betul. Itulah. Jadi ini yang menjadi muskilah kepada kita. Kerajinan kita pun tak mencapai tahap mereka. Ya, kerjasama pun tidak tahap suka bekerja pun tidak mencapai tahap mereka. Kita boleh tengok indeks dan sebagainya. Jadi ini yang perlu dinamakan sebagai tajdid, islah mastata'tum ini, ya, yang beranjak kepada iradah, kerjasama, ilmu, kekuatan sistem dan seumpama dengan dia, supaya kita mampu mengislahkan wasilah-wasilah kita, tools kita yang digunakan itu, supaya kita menjadi umat yang bersih. Dan itu ucapan ramai ulama termasuk Muhammad Abduh, bukan untuk merendahkan orang Islam, tapi untuk menyedarkan orang Islam. Di mana kamu wahai orang Islam? Aina islamukum? Di mana Islam kamu yang kamu beriman tetapi kamu tidak mempraktikkan keimanan kamu itu, yang menyebabkan kita ketinggalan. Tidaklah kita ketinggalan dari sudut aspek duniawi hasil daripada musuh, tetapi hasil daripada kita sendiri. Qul huwa min indi anfusikum. Ataupun tipu daya musuh, perancangan musuh itu tidak kuat sebenarnya. Musuh, kata Syekh Ahmad Ghazali, sebenarnya tidak kuat. Yang menjadi masalah kelemahan umat Islam. Jadi musuh masuk melalui kelemahan kita. Bukan dia kuat asal. Ya, sebab kita mempunyai angka yang begitu ramai, hampir 2 bilion orang Islam, tapi takkan kita lemah. Ya, orang Yahudi hanya ada tak sampai 40 juta. Kalau kita melihat kepada nisbah angka Yahudi saja, tidak mencapai angka 40 juta. Jadi dari sudut kekuatan adat ataupun bilangan saja kita dah menang. Ya, tetapi malangnya kita tidak menjadi umat yang kuat. Aina quwwatuna, kita seperti harimau. Harimau tu tak kuat, cuma dia tidur. Bila tidur lemah. Kata ibarat Syekh Qaradawi, kita umat Islam harimau yang sedang tidur dan perlu digerakkan. Ya. Oh, baik. Tak ada lagu tu Ustaz. Ya? Jangan kejut harimau yang sedang tidur. Itu maksudnya mengamuk, tapi kita umat yang insya-Allah bukanlah harimau yang jahat, harimau yang baik. Ya.
Aizar Rahman Ustaz dari Gombak Utara. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada 2 soalan katanya mengenai ibadah kurban. Ya. Benarkah ada pendapat yang mengatakan seseorang yang sertai ibadah kurban tidak boleh hadir sewaktu penyembelihan? Nombor 2 pula, dikatakan juga ia tidak boleh makan dan bawa balik daging kurban. Disunatkan hadir, ya. Disunatkan hadir. Dan ada asabit hadis dan disunatkan dia boleh makan untuk makan sebahagian daripada sembelihan tersebut selagi mana dia tidak bernazar. Kalau dia bernazar tidak boleh. Baik. Ya, Ni kita terima jauh sikit Ustaz. boleh. Dari Lombok, Indonesia. Silakan. Nama saya Jamilah. Apa hukumnya? Saya kenapa baca macam ini? Jadi Indun. Apa hukumnya suami tidak pernah memberi nafkah batin, dibiarkan isteri tapi tidak mahu diceraikan? Apa hukumnya? Saya ingin tahu sangat Ustaz. Ya, Terima kasih. hukumnya berdosa, ya, memudaratkan isteri walaupun nafkah batin. Maka puan bolehlah pergi ke pihak berkuasa untuk membicarakan isu ini. Adakah perlu untuk meminta fasah atau tidak? Ya. Tapi hukum dia tak berdosa. Ya. Baik. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya Musa bin Yayah katanya. Apa hukum buat solat sunat waktu imam baca khutbah? Ya, dia untuk masuk sembahyang 2 rakaat sunat itu tidak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i disunatkan. Adapun Hanafi tidak ada. So kita ambil pendapat Syafi'i lebih baik. Tapi ringkaskan sembahyang tersebut. Ringkas. Ada hadis yang sabit. Baik, seterusnya daripada Muhammad Kajang Selangor. Soalan saya Ustaz, abang saya langsung tidak ada usaha untuk menunaikan haji seperti tidak mendaftar di tabung haji dan tidak menabung dengan alasan tidak berkemampuan. Saya pun bercita-cita hendak membawanya menunaikan haji dengan segala bayaran atas tanggungan saya, tetapi mendapat bantahan daripada adik-beradik saya dengan alasan abang saya tu tidak menunjukkan usaha ke arah tu. Ya, dia bagus. Tolong tak payah bantah lah pujuk dia. Mungkin itu di antara sifat kejahilan ya. Yang perlu kita selesaikan sebab jangan sampai tidak ada niat. Bila tidak ada niat dia hukumnya berdosa besar. Ya, dia pujuk abang dia baguslah. Cara dia buat tu baguslah. Cara dia balik tak baguslah. Adik-beradik dia tu kan, dia Ustaz ya? Jangan halang kebaikan. Baik. Farid pula Ustaz dari Oman. Wah, jauh Ustaz. Ni Oman dia rajin tanya tu. Oh ya. Semasa berjemaah di masjid, saya selalu terdengar jemaah bersendawa semasa solat jemaah. Apa pandangan Ustaz? Jadi sendawa itu kalau bukan daripada kemampuan kita untuk menolak, makna di luar dia panggil apa? Dia panggil di luar kemampuan kita, maksud dia datang dalam bentuk memang kita terpaksa sendawa, jadi itu dimaafkan. Mungkin angin ke Ustaz? Ya, tapi kalau kita sengaja itu kalau banyak itu boleh membatalkan. Ya, tapi kalau di luar kemampuan kita untuk menolak itu dia panggil af'al ittirariyah, tidak ada masalah. Dia satu lagi soalan Ustaz. Kita makmum selalu diingatkan merendahkan bunyi bacaan semasa solat untuk tidak mengganggu makmum lain. Bagaimana pula imam yang menggunakan mikrofon yang dikira boleh mengganggu makmum pula? Imam tak ada apa, dia memang kena baca kuat ya. Oh, dia tak ada bagi imam tu pakai mic ya Ustaz. Seterusnya, Assalamualaikum. Saya Makcik Sarbiah dari Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Ustaz, boleh tak jika kita melakukan korban pada tahun ini, tetapi kita nak niatkan pahala korban kita tadi pada arwah ibu bapa kita? Boleh kita buat korban, kemudian kita hadiahkan pahala korban kepada ibu bapa kita. Itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ustaz, soalan ini dari Ustaz. Soalan nampak simple je. Amin dari Alu Gajah, Melaka. Bolehkah kita ambil wuduk dengan niat sahaja aku mengambil air sembahyang lillahi ta'ala? Sah. Seterusnya, banyak pula Ustaz. Seterusnya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Zila dari Ipoh. Saya nak bertanya, betul ke kita boleh niatkan korban bahagian kita tu untuk orang lain sekali? Contohnya kita nak niatkan untuk anak. Tak, kita niat untuk kita, kemudian pahala akan dapat kepada anak insya-Allah. Oh, baik. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Mat dari Taman Sri Gombak. Saya nak tanya tentang korban seekor lembu 7 bahagian dah cukup 7 orang, jadi kita tak sembelih, kita sedekah. Hidup apakah sah korban kita? Ya, korban kena sembelih dulu. Selepas pada masuk waktunya. Ya. Kena sembelih dulu. Tak sembelih tak ada korban. Dia sedekah hidup-hidup gitu je. Tak jadi saya. Nama pun korban Ustaz kan? Assalamualaikum, saya Siti. Bolehkah saya sebagai anak melakukan ibadah korban untuk orang yang telah meninggal? Dah, kita jawab tadi, dah jawab dah. Dah jawab dah. Okey, baik. Ya. Biasalah Ustaz soalan sama. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Saya Rashid dari Jalan Puchong. Ada 2 soalan. Apakah persediaan mati
Wang dibelanja macam nak simpan, barang ambil tanpa izin nak pulang macam mana? Apa soalan dia? Saya tak faham Ustaz. Kalau dah ambil barang orang, kena kembalikan. Atau tak kembali faham kepada ni. keluarganya. Ya. Baik, seterusnya Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya Aib dari Masjid Tanah Melaka. Okey. Apabila kita solat berjemaah, imam akan mengingatkan makmum supaya luruskan saf dan rapatkan saf. Tetapi sekarang suruh social distance pula. Tapi Tak, so itu kewajipan. Jadi itu apa nama dia, waktu keadaannya aman. Jadi bila ada maniak, itu kemudaratan, maka tangguh sekejap rapatkan saf tu. maksudnya ruang-ruang itu tidak akan diisi oleh Tak ada darurat. Tak ada. Sebab dia untuk menjaga nyawa lebih penting daripada melakukan sunnah. Ya. Baik. Kita terima panggilan Ustaz 0322887514 atau 0322887644. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, nama saya Jumari dari Kuala. Ya, silakan Jumari. Macam kenal. Kenal Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya jadi Ustaz. Kebetulan tahun ni insya-Allah pada pada umur kita akan menyambut Aidil Adha pada Jumaat Ustaz. Oh ya, kita betul tak perasan. Seorang yang telah menjaga solat sunat Aidil Adha tetapi dia tidak menjaga solat Jumaat, adakah dia berdosa Ustaz? Ya. Itu soalannya. Itu saja. Kalau mengikut kepada keadaan zaman sekarang ni, dia wajib juga datang ke sembahyang Jumaat sebab zaman berlainan. Walaupun ada pandangan ulama yang mengharuskan juga. Tapi kita melihat kepada zaman berlainan. Zaman Nabi dulu bila datang ke Masjid Nabawi, dia tak boleh balik kampung, nak patah balik jauh. Ya, sekarang kita dekat masjid pun setiap 5 km ada. Jadi untuk kita berpegang kepada pandangan yang kata tidak perlu sembahyang Jumaat sebab kita sembahyang raya tu tak berapa nak sesuai. Walaupun ada khilaf di antara ulama, tapi al-khuruj min al-khilaf mustahab. Dan saya yakin banyak mufti-mufti di Malaysia berfatwa menghadiri sembahyang Jumaat adalah wajib bagi mereka, walaupun mereka sudah menghadiri sembahyang raya, kerana masjid sudah berdekatan. Saya rasa isunya ada 5 tahun lepas ke apa Ustaz? Ya, tapi kalau jauh macam di kampung tak apalah, memang di Sarawak dan seumpama dengan dia, itu mungkin masih boleh bertaklid kepada pandangan ini. Tetapi kita di Kuala Lumpur, di Kedah, setiap 5 km je ada masjid ada. Betul. Ya begitu. Kita baca WhatsApp ya Ustaz. WhatsApp masuk bertalu ni Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, saya Jamiah dari Kulim, Kedah. Adakah dikira nazar Ustaz kalau saya cakap begini? Kalau kebun saya laku, saya nak buat korban. Adakah ini dikira nazar Ustaz dan perlu dilakukan? Ya, pada zahirnya nampak kelihatan nazar. Tetapi sebagian ulama kata itu boleh masuk dalam kategori bau-bau dia azam. So kalau dia tunaikan lebih baik lagi lah. Ya. Sebab dia tidak menyebut kalimah nazar ataupun kalimah Allah di situ. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Kalsum dari Jengka 19. Saya nak tanya, kalau orang fitnah kita lepas tu orang tu dah meninggal tanpa sempat minta maaf kepada kita, perlukah kita maafkan? Perlu sangat. Perlu sangat. Buat apa dia diseksa disebabkan kita yang Tuhan kata apa? Atuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka kalau Allah ampunkan kamu? Ampunkan dosa orang. Allah Taala ampunkan dosa kamu. Itu. Mendekatkan hubungan, menambah kemesraan. Talian WhatsApp Radio Klasik Barakallah. 011 3012 4083 011 3012 4083. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Bagi merungkai isu semasa berkaitan Islam, berbagai persoalan yang menimbulkan kecelaruan, pelbagai pertanyaan dan pandangan yang pastinya mencari jalan penyelesaian. Segala-galanya dapat diikuti menerusi Nur di Klasik setiap petang Jumaat bersama-sama dalam jemputan. Sebarang percanggahan pandangan, kekusutan fikiran, fahaman yang mengelilingi. Ada soalan tu, ambil wuduk daripada atas. Melainkan mencari keredaan Allah jua. Semoga perpaduan umat Islam terus terpelihara dalam menghadapi cabaran semasa. Nur di Klasik, merungkai kebuntuan. InsyaAllah Nur di Klasik merungkai kebuntuan bersama-sama yang berbahagia Ustaz Fawaz Fazil. Ustaz Fawaz Fazil ni cara ejaannya F-A-U-W-A. Ya, itu ejaan orang lama. Kalau budak-budak baru semua F-A-W. F-A-W. Dia orang ubah. Generasi lain. F-A-U-W-A-Z. Kalau budak baru F-A-W-A-Z. F-A-W.
Double W. Double. Ah. Oh, FAWWAZ. Kita orang lama 80-an. Ya. Otak masih berbisa. Otak ya. Tolong kita pun dah jadi otak dah. Dah tua dah. Aduh, tapi tak rasa tua kita ni. Baik, 0322887514 atau 0322887644. Assalamualaikum. Ada soalan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, nama saya May dari Masai, Johor. Okey, silakan. Okey, Ustaz. Mewah. Saya period 13, umur dalam 13 tahun. Okey. Tapi saya tak pernah lagi ganti puasa. So, macam mana kiraannya? Lepas tu, saya tahu kena bayar fidyah, tapi dari ganti puasa tu macam mana ya Ustaz? Sekarang saya around 29 tahun. Okey, tapi selalunya putaran kita haid berapa hari sebulan? 7 hari. Okey, 7 hari maksud sebulan dia ada 23 lah. Setahun 23, kali lah tinggal berapa tahun? 23 kali 13, kali 13 gitu. Umur 13 kan 29, kali 16, fidyah bayar sekali aja. Fidyah bayar sekali. Tak payah ganda lah. Maksudnya satu puasa, satu fidyah dalam 2-3 ringgit je. Okey, dari segi ganti puasa tu wajib. kiraan hari tu Kira kali lah 23 hari kali 16 tahun. okey, terima kasih. Tak ada gandaan apa. Tapi yang penting qada dulu sebab fidyah ni isu khilaf. Puan dengan bebankan dengan fidyah. Ada duit bayar tapi yang penting qada puasa dulu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Jadi puan buat slow masuk seminggu sekali, sebulan sekali, insya-Allah akan habis. Okey, Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini orang yang beriman maksud dia. Ini di antara kita kena sunat kita mengucapkan tahniah kepada orang sebegini. Kata ulama bagi mereka yang bertaubat disunatkan kita ucapkan tahniah. So kita ucap tahniah kepada puan kerana ingin mengqada semula. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengucap tahniah kepada 3 golongan yang tak pergi perang. Ka'ab di antaranya Ubay bin Ka'ab yang mereka ini yang meninggalkan peperangan bersama Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Jadi mereka dihukum bila Allah Taala ampunkan dosa mereka wa ani thalathil ladzina khulifu. Rasulullah mengucapkan tahniah kepada mereka. So kata Imam Nawawi bagi mereka yang bertaubat kembali berhijrah kepada Allah kita kena ucapkan tahniah dan syabas kan. Tahniah Puan Mei Hua tadi kan? Ya. Mei Hua. Baik, 0322887514. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya tuan. Ya. Ya, silakan tuan. Terus soalan. Ya, saya Hairuddin. Silakan dia. Saya tak nampak, dengar suara saja. Saya ada dua soalan Ustaz. Ya. Pertama, untuk penyataan korban, Okey. satu ekor lembu, tapi dia bawa nama anak menantu dia 7 orang. Okey. Maksud dia dalam 7 bahagian itulah. Jadi dia buat di masjid lah. Okey. Jadi adakah dia dapat pihak masjid ada pulangkan balik dia satu bahagian ke sikit macam mana kah? Dia tak boleh satu bahagian satu orang. Mana dia nak belanja anak cucu dia. Dia wakilkan, dia bagi tahu ni bapa belanja untuk apa dia ni, tak ada masalah. Tapi satu bahagian satu orang, tak boleh share-share. Tapi pihak masjid dia bagi satu bahagian je, satu panggung je. Cari masjid lain pula. Oh, cari masjid. Masjid pun kira sangat. Longgakkan sikit. Aduh. Dia tak mau kot. Maksud dia ada masalah dia supaya keluarga tu tak conquer. Ni melawak marah pula masjid kat saya. Kata dia. Jadi, nanti masjid tu marah awak je noh. Ya. Sejadah kita selalu solat kucing main tu baring-baring kat sejadah kita tu. Dia ada boleh dia macam ambil wudu cuci kaki cuci telinga lah. Ya. Adakah perlu kita ada cuci sejadah tu? Tak perlu. Dimaafkan. Kadar yang sedikit dimaafkan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i bulu tu najis, tapi kita fatwakan pandangan yang ringkas. Fatwa pandangan yang ringan, bulu yang sedikit dimaafkan. Ya. Jelas Ustaz, Jelas. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Seronok bila manusia ni dia tahu cara dia dapat berlepas diri. Ini yang dipanggil psikologi fiqh. Bila seorang tu dia rasa dia buat benda tu sah, dia akan gembira. Kalau kita kata tak sah, dia akan sedih. Betul. Ya. Betul.
0322887514. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak petang, Ustaz. Waalaikumsalam. Kena jauhkan daripada radio Ini jauh dah ni. Pasal sepak dia bergema tu puan. Okay, silakan. Saya apa Ni duduk kat depan ni, kat duduk kat di. baik silakan, tak apa. Dimaafkan ya, silakan. Dimaafkan, tak apa, minta maaf ya. Ada lagi yang raya kan? Ada ya? Aduh, kita raya sampai mati. Dikenali sebagai nama Kaabah lah kan. Okey. Kaabah nak tanya, ada satu buku ni dia penuh dengan selawat dia buku ni kan. Jadi Kaabah kalau amalkan selawat ni, dia kata sesiapa yang selawat pada petang Jumaat, Imam Ghazali kata Allah akan mengampunkan dosanya selama 80 tahun. Selawat dia bunyi macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyika nabiyyi bihi. Betul tak Ustaz? Allah akan ampunkan Buku apa tu? Buku apa tu? buku ni selawat Nabi SAW, fadilat selawat dan Okey. ayatnya. Baik, saya akan terangkan ya. Sirah tu tak salah. Sirah tu okey. Sebab ulama khilaf boleh tak kita selawat selain daripada sirah yang diajar oleh Rasulullah. Okey. Al-Imam Az-Zaruq dalam qawaid tasawuf menyatakan zikir ataupun apa-apa jenis zikir termasuk selawat yang bukan daripada maksur, yang datang daripada ulama yang tidak bercanggah, harus kita lakukan, tak ada masalah. Dan ada fadilat yang kita punya Rasulullah. Cuma untuk fadilat yang menyatakan diampun dosa 80 tahun itu tak sabit. Makna dia kita tidak boleh ambil begitu. Amalkan tak ada masalah. Cuma untuk dikatakan ampun 80 tahun itu perlu kepada dalil yang sahih. Sebab itu dalam kaedah kita yang kita belajar daripada masyayikh kita, al-fadilatu tu'khadhu minan nas. Pahala itu mesti diambil daripada nas yang sahih. Ala aqal kita katakan hadis yang dhaif. Ya. Jadi kebanyakan fadilat yang ditulis oleh ulama, kita tidak menolak buku tu. Perlu kita teliti. Makna dia perlu dikaji semula sebab itu merupakan manhaj ulama Syafi'iyah sendiri. Mazhab kita sendiri yang menekankan konsep sedemikian seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya. So apa nama dia, benda itu perlu diteliti dan hadis itu tidak sabit. Tapi selawat teruskan ya. Cuma fadilat tu kita tidak tahu, lam a'rif, maksudnya saya tidak tahu di mana kesahihan dia ya. Okey. Kita baca WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Seorang ayah melakukan korban pahala juga akan dapat kepada isteri dan anak-anak. Adakah kalau isteri melakukan korban pahala juga akan dapat kepada suami dan anak-anak? Ya, sebab korban ini mengikut pandangan ulama ia adalah sunnatul kifayah. Dia macam fardu kifayah. Cuma jadi sunat tapi kifayah. Satu family buat dapat untuk semua. Mewakili semua dan insya-Allah. Cuma pahala orang buat lebih lah. Ya. Baik, Ustaz, soalan seterusnya daripada Alif Irfan. Assalamualaikum, saya nak tanya, apa hukum melukis wajah orang dengan niat ingin memberikannya sebagai satu penghargaan? Mohon pencerahan Ustaz. Hukumnya harus, gambar kecil saja. Hukumnya harus, tak ada masalah. Walaupun khilaf di antara ulama, tapi kita ambil pandangan yang mudah di zaman sekarang ni, tak ada masalah insya-Allah. Selagi mana gambar itu bukan orang yang melakukan maksiat, sahibul maksiat, ataupun orang yang melakukan kezaliman, ataupun orang yang menentang Islam. Tiba-tiba kita lukis muka Kamal Tatuk lah misalnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Zainura dari Sepang Selangor. Ustaz, boleh tak kita membuat korban untuk arwah ibu dan bapa mertua tapi tanpa kebenaran daripada suami dan adik-beradik yang lain? Kita buat korban tapi hadiahkan pahala, tak perlu kebenaran mereka. Hadiah ya pahala kepada mereka. Assalamualaikum Ustaz, saya Syawal Hamid dari Rawang Selangor. Soalan saya, gigi yang dicabut dan jatuh saya masih simpan. Adakah saya kena tanam atau buang saja? Disunatkan tanam ya, disunatkan tanam gigi tersebut. Kena buat kenangan ke Ustaz? Kenangan tu pada semalam. Assalamualaikum Ustaz. Banyak pula soalan Kak Long Ampang ni Ustaz. Ya, silakan Kak Long. Kak Long, Mak Long. Kita ambil satu je lah Ustaz. Okey. Isteri keluar dari rumah tanpa izin suami. Suami tak izin tapi isteri engkar dan tetap juga keluar bersama anak-anak balik ke rumah ibu bapa. Hukumnya berdosa tapi disunatkan suami maafkan. Hukumnya berdosa, disunatkan suami maafkan. Itu gabungan rahmah dan ketegasan. Kita menggabungkan
guruh dan juga hujan. Baik. Seterusnya, Ustaz saya keliru tadi. Tapi dia tak beritahu nama dia ni. Kita nak bayar puasa 23 kali 16 tahun, sedangkan kitaran haid puan tadi 1 bulan 7 hari, bermakna dia tak puasa 7 hari je. Apa soalan dia, Ustaz? Puan tadi 1 bulan 7 hari ni bermakna dia Sebab tak dia tinggal puasa dulu 13. kalau dia tinggal 7 hari tu dia tak qada, tak apalah. Saya ingat dia tinggal 23 hari dia tak pernah puasa, sebab dia kata boleh nak puasa balik. Dia gini, 13 tahun, lepas tu umur dia sekarang 29. Dia tak qada, yang dia tak pernah buat puasa sejak 13 ke, ataupun 7 hari yang dia tinggal itu dia tak qada. Dia kira kalau dia tinggal 7 hari itu, dia kali lah 7 kali. Ya. Baik Ustaz, Assalamualaikum. Saya Sa'diah Maksud dari Sekincan. Ada sedikit muskil Ustaz. Sekiranya kita solat contohnya maghrib, kita lajak menjadi 4 rakaat. Selepas selesai baru terperasan, apakah kita harus memperbaharui solat dengan mengulangi sekali lagi? Tak perlu. Dah kita dah selesai lah. Dah kita terlupa. Lepas tu dia sujud sahwi. Sebelum salam atau selepas salam, tapi dia tak buat juga, tak apa. Makruh je lah. Makruh, baik. Ya. Inilah kata merungkai kebuntuan ni Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Haji Abu Bakar. Saya pernah berkorban ke Ustaz di luar negeri. Saya pernah melakukan ibadat korban sebenarnya di luar negara sepatutnya. Iaitu di Australia 2 ekor korban bersama isteri, tapi di Australia korban hanya tempat sembelihan dan terima kedua-dua ekor siap dan dimasukkan dalam 2 kampik. Tapi masalah saya nak agih-agihkan daging kepada orang miskin tak ada, tapi saya bagi-bagikan kepada orang-orang Malaysia yang tinggal di sana. Adakah sah korban saya itu? Kalau tak ada orang miskin, dia tidak mendapat fadilat, dia nama udhiyah tu tak dapat. Dia kena bagi kepada orang miskin juga. Miskin ni paling kurang. Pelajar punya miskin boleh bagi. Walaupun student, mungkin mereka tak cukup kewangan. Dia fuqara dan masakin. Maksud miskin ni ada duit tapi tak cukup. Dia boleh cari. Walaupun seorang pun dia jadilah. Seorang boleh jadi Ustaz kan? Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Fauzi Suhur dari Rambai. Saya ada mendengar ceramah agama dari Muhammad SAW pernah membuat korban untuk umat-umatnya. Benarkah macam itu? Itu khas untuk Nabi, ya. Kalau benar, bolehkah saya membuat satu bahagian untuk saya dan diniatkan untuk anak-anak atau siapa-siapa saja? Ya, untuk keluarga kita. Jadi kita ada sebut sunnatul kifayah. Okey, soalan dia lagi, adakah mereka itu dikira mendapat juga kenderaan di akhirat nanti? Itu insya-Allah tunggu di akhirat kelak, insya-Allah. Baik. Banyak soalan Ustaz. Saya kena baca cepat-cepat ni. Akhirat saya tak tahu. Tak tahu Ustaz kan? Allahu akbar. Assalamualaikum Ustaz, saya Ahmad dari Bidur. Isteri yang tak mahu mengikut suami sejak bernikah. Suami tak bagi nafkah, isteri pula menuntut fasad. Bagaimana ni Ustaz? Itu kena pergi pejabat agama selesaikan elok lah. Saya pun tak tahu kes peribadi dalam radio, tak boleh selesai masalah. Jadi nasihatkan pergi kepada pejabat agama pegawai suluh. InsyaAllah dia akan bagi nasihat yang terbaik. Berarti kena pergi dua lah Ustaz kan? Pergi dua-dua lah, pergi seorang tak jadi. Sebab kalau tanya macam ni, dia seorang je tanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Zainal dari Kulim, Kedah. Pada tahun 1986, saya meninggalkan sehari puasa kerana sakit. Saya telah menggantikan puasa beberapa tahun lepas, tapi terlupa pula untuk membayar fidyah. Berapa cupak beras atau ringgit Malaysia? Cukup satu cupak ataupun dalam RM4. Kalau nak banyak lebih pun fadzalika khairun, lebih baik. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya Hajah Zaimah dari Skudai. Seorang lelaki yang tidak bersembahyang Jumaat di masjid, bolehkah dia bersembahyang pada awal waktu di rumah? Ya, kalau dia tanpa keuzuran, dia kena tunggu dulu. Kalau macam sekarang ni tak apa. Waktu sekarang ni sebab kita ada keuzuran, dia boleh sembahyang. Sebab yang tidak ada keuzuran, dia kena tunggu dulu. Sebab sembahyang Jumaat tu wajib ke atas dia. Melainkan sebagian ulama mengharuskan. Lagi Ustaz. Lagi apa Ustaz? Lagi kita terima panggilan. Ada lagi? Satu. Okey. Saya nak promosi sikit. Boleh satu je saya? Boleh. Untuk haji ni semua boleh insya-Allah. Baik. Assalamualaikum Nadi Klasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nak tanya Ustaz. Saya siang Ustaz. Okey. Saya pergi sembahyang lah. Ada sisa ikan lagi. Boleh sembahyang berhenti ke atau teruskan? Okey, sisi ikan tidak najis ya. Sebab ikan tu bangkai yang halal dimakan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bagus dia pun semua orang yang ikhlas dalam agama. Kan? Lebih ikhlas daripada saya lagi. Subhanallah. Baik, itu saja Ustaz untuk Ya, kita sebelum saya nak tinggalkan Hmm. sidang media saya ni, saya nak tunjukkan satu buku yang baru keluar daripada kami Telaga Biru. Itu buku Perbandingan Agama. Panas lagi. Pisang goreng, gorpis, Perbandingan Agama Islam dan Kristian. Oh, ini bagus. Karangan seorang tokoh ilmuwan di UIA, Dr. Zaifuddin. Dia pakai perbandingan. Ni boleh dapatkan harga dia murah saja RM59. Berapa buku sebab Ustaz? Ada lebih kurang 200 lebih muka surat. Sangat baik buku ni. Untuk dibaca, untuk kita melihat bagaimana perbandingan agama ni. Orang panggil ad-diddu yuhsinu ad-didd. Kecantikan dapat dilihat dengan lawan dia. So kita akan dapat melihat kecantikan Islam ini bila kita baca buku ni, insya-Allah. So, buku ni orang Masrid dah. Wajib baca, wajib dimiliki. Baru keluar tak sampai seminggu ni. Gorpis ni panas ya. Boleh dapatkan dan boleh kontak nombor telefon pembantu saya. Saya tengok saat nama dia Siti Aisyah. Boleh tengok di saya punya FB juga nombor dia untuk dapatkan buku ni, insya-Allah. So apa-apa program pun boleh kontak dia. Dan juga Tuan Sani boleh tengok juga di saya punya FB Sani Jiran. Motifo saya bagi minggu depan, insya-Allah. Okey, terima kasih. Kita tutup doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.